Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu lagi pendedahan mengejutkan ya daripada ISPRM ya, apabila dikatakan skandal RM, skandal yang melibatkan RM 4.5 bilion. Ini uang besar nih, uang besar. Jadi ISPRM menyatakan bahwa mereka akan memanggil dan juga menyiasat mantan Menteri Kewangan. Jadi menarik ya untuk kita ikuti. Dan untuk berita yang kedua, saya ingin memastikan juga dikatakan seorang pengarah ditahan ya, pengarah syarikat ditahan disaki rasuah penjawat awam. Jadi untuk yang pertamanya sahabat semua, saya mau membawakan Anda ya kontrak urus kontrak urus kendaraan RM 4.5 bilion. ISPRM akan panggil bekas Menteri Kewangan. Jadi bilakah perkara ini berlaku sahabat-sahabat semua? Menarik ya untuk kita kongsikan bersama dengan Anda. Jadi Ketua ISPRM Azam Baki berkata bekas Perdana Menteri juga akan dipanggil untuk menentukan sama ada perkara itu dalam pengetahuannya. Dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bersedia juga memanggil beberapa orang termasuk seorang bekas Menteri Kewangan, ahli perniagaan dan pegawai penting kerajaan sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap perolehan membekal dan mengurus flag kenderaan kerajaan yang bernilai RM 4.5 bilion. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang mengesahkan menyerbuh kediaman ahli perniagaan itu dan 4 syarikat pada Khamis berkata individu dalam senarai panjang akan dipanggil untuk menjelaskan 2 isu, lapor The Star. Jadi kami ingin mengetahui mengapa syarikat ini diberi tugas untuk menguruskan kenderaan kerajaan, katanya yang dipetik akhbar itu. Kedua, kami juga mahu penjelasan mengapa hasrat untuk memberikan projek sama ini kepada syarikat lain dibatalkan walaupun telah menerima surat hasrat LOI daripada Kementerian Kewangan. Azam juga berkata agensi anti rasuah itu akan memanggil bekas Menteri Kewangan terbabit untuk memberi penjelasan mengenai 2 persoalan serta bekas Perdana Menteri untuk menentukan sama ada beliau sedar perkara itu berlaku semasa pentadbirannya. Tambahnya lagi, pegawai ISPRM kini sedang meneliti dokumen yang dirampas semasa serbuan dan mereka yang terlibat akan dipanggil untuk disoal siasat berdasarkan penemuan itu. Pada Sabtu yang lalu, utusan Malaysia melaporkan ya pihak ISPRM telah menyerbu rumah seorang ahli perniagaan yang bergelar Tan Sri dan 4 syarikatnya. Menurut sumber yang tidak dinamakan yang dipetik oleh akhbar berbahasa Melayu, ahli perniagaan itu berkhidmat sebagai pemegang saham utama yang bertanggungjawab membekalkan kenderaan kepada kerajaan. Lebih 100 akaun peribadi dan syarikat di bawah kawalannya dilaporkan telah dirampas walaupun ia dibekukan ketika itu. Ini antara perkembangan ya terkini daripada pihak ISPRM yang menyatakan mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Kewangan dan beberapa lagi individu ya akan dipanggil ya di dalam skandal melibatkan RM 4.5 bilion, bukan juta ya tapi bilion. Itu bukan satu nilai yang kecil sahabat-sahabat semua. Jadi banyak perkara yang terlonde, banyak perkara yang terbongkar ya semenjak ini. Karena apa? Karena inilah yang dimahukan oleh kerajaan hari ini, dimahukan oleh yang di-Pertuan Agong ya, pihak-pihak berkuasa untuk melawan gejala korupsi ya, rasuah yang melanda dan berlaku ya di dalam negara kita. Dan satu itu lagi, hari ini ISPRM telah menahan ya seorang pengarah syarikat kerana disaki rasuah penjawat awam. Itu dia. Ramai orang berkata, kenapa zaman kerajaan Madan ini begitu ramai, begitu banyak kes-kes rasuah yang terlondeh dibongkarkan. Adakah banyak berlaku rasuah pada kerajaan perpaduan ini atau sebaliknya? Bagi saya sahabat semua ini terbongkar kerana inilah hasrat yang sedang diusahakan oleh Perdana Menteri untuk membentras korupsi, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Walaupun perkara itu berlaku beberapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, semuanya akan disiasat. Tiada siapa yang terkecuali di dalam siasatan ini. Ya termasuklah ya apabila
pengarah syarikat ini ditahan karena rasuah penjawat awam. Jadi sekali lagi, SPRM menahan seorang pengarah sebuah syarikat kerana disaki memberi rasuah kepada penjawat awam di beberapa jabatan kerajaan di Melaka bagi pelaksanaan kerja perolehan melibatkan nilai keseluruhan berjumlah RM639,104. Pengarah SPRM Melaka, Muhammad Saril Cesar berkata, suspek lelaki berusia 60-an itu ditahan ketika hadir ke pejabat SPRM Melaka kira-kira jam 12 tengah hari tadi bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Penahanan dibuat ekoran suspek dipercayai merasuah penjahat awam di pelbagai jabatan kerajaan di Melaka sekitar tahun 2021 hingga 2023 dengan membayar belasan hingga puluhan ribu ringgit wang bagi memastikan kerja-kerja pembekalan. SPRM juga tidak menolak kemungkinan akan memanggil beberapa penjawat awam pelbagai jabatan untuk memberi kerjasama bagi membantu siasatan lanjut kes berkenaan, katanya dalam kenyataan. Beliau berkata rantaian kartel rasuah melibatkan jabatan kerajaan perlu dinoktakan bagi mengelak kerja monopoli projek pembekalan di jabatan kerajaan negeri terus berlaku. Ada lagi kes disiasat di bawah Seksyen 17 Akta SPRM 2009 dan suspek akan dibawa ke mahkamah esok bagi mendapatkan kebenaran permohonan reman. Wow, ini dia sahabat-sahabat semua, satu demi satu terbongkar gejala-gejala rasuah yang begitu membimbangkan di dalam kerajaan kita hari ini. Bukan saja berlaku dari hari ini, tapi rasuah-rasuah penyelewengan yang berlaku beberapa tahun yang lalu juga turut disiasat oleh pihak SPRM. Jadi saya percaya ini adalah satu tindakan yang tepat tindakan yang tepat untuk membersihkan untuk melawan gejala rasuah, khususnya kerana perkara ini begitu merugikan kerajaan kerana begitu banyak kebocoran, ketirisan berlaku dan yang mengakibatkan kerugian kepada negara kita sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat semua, apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di atas laut Cina Selatan. Mungkin dasar laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, siapapun kangkap 2 tahun keinginan, dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.